الحمد لله الذي يسر لعباده سبل السلام وهداهم إلى عبادة الصيام أحمده سبحانه وأشكره على الدوام خص الصائمين بالفضل والجزاء والإكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Osman selaku moderator dan juga Tuan Imam, semua imam-imam dan pegawai masjid jajahan Bandar Gua Musang, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang bahagia, malam yang ceria ini kita dapat bersama-sama dalam majlis membuat persiapan bagaimana nak menyambut kedatangan bulan yang sangat mulia yang disebut dengan nama bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebagaimana yang kita lihat, semua ahli-ahli, boleh katakan pelbagai lapisan masyarakat telah membuat persiapan bagaimana nak sambut Ramadan. Ahli-ahli pasaraya dengan cara dia, ahli restoran dengan cara dia, yang sepatutnya yang betul-betul membuat persiapan menyambut Ramadan iaitulah kita, orang yang nak berpuasa. Orang nak berpuasa lah orang yang sepatutnya membuat persiapan yang rapi bagaimana nak menyambut Ramadan. Sebab Ramadan ini dia panggil musim al-khairat, musim kebajikan yang Allah nak beri kepada kita suatu anugerah. Bila Allah nak beri kita satu anugerah, maka diberi tugas. Bila nak mari Ramadan, Allah nak beri kepada kita suatu anugerah, dia panggil Lailatul Qadri. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tuhan tanya sendiri dalam Quran, apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan boleh bayangkan 1000 bulan berapa hari? 1000 bulan berapa kalau kita kira? Jawab dianya 83 tahun, hampir 84 tahun. Maknanya kita buat ibadat satu malam, kita akan boleh pahala 84 tahun. Ini dia panggil bonus. Allah nak beri anugerah kepada kita, pahala yang besar, pahala yang berganda untuk kita mendapat tempat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita orang yang terakhir keluar ke dunia, as-sabiqun, orang yang terawal menyelesaikan masalah sampai ke syurga pada hari kiamat. Jadi kalau nak banding dengan orang lain, kita baca dalam sejarah al-umam al-madiyah, umat-umat yang terdahulu, umur mereka panjang. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Lepas tu tak kalah lama gitu mau dia orang ni beribadat. Tiba-tiba mari kita yang umur 50, 60 ni potong kiu. Ibarat kata begitu. Istilah orang ni panggil potong tree. Mari kemudian hidup depan. Macam tak adil, nampak macam tak adil. Maka Allah SWT nak beri kepada kita supaya berlaku adil. Maka digandakan pahala 83 tahun lebih hanya satu malam yang kita beribadat pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan bayangkan kalaulah Allah Ta'ala rezeki kepada kita, semenjak daripada kita sedar ni, kita
dah bersedia untuk menyambut Ramadan ini, kita dapat 10 kali Lailatul Qadar. 10 tahun. Maknanya umur kita sudah meningkat naik 840 tahun. Dekat-dekat dengan Nabi Nuh tu. Nuh 1000 tahun kurang 50. Habis kalau bayangkan kalau kita dapat 15 kali, berapa ratus tahun? Sama juga apabila Allah beri tawaran istimewa, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jaza' illal jannah. Haji yang diterima oleh Allah Ta'ala itu tidak ada balasannya melainkan syurga. Bila Tuhan nak beri haji mabrur, balasannya begitu besar, maka dia suruh kita pergi sendiri ke Mekah. Tak boleh hantar wakil, tak boleh hantar siapa-siapa. Awak sendiri kena datang ke bumi Arafah bila? Pada hari 9 Zulhijjah setiap tahun. Ini dia panggil penerima anugerah. Maka kita para jemaah memandangkan anugerah itu besar, yang disebut dengan nama projek begitu mega, pahala yang begitu berganda, maka kita mesti membuat persiapan yang begitu banyak. Di antara persiapan yang selalu kita dengar, biasa imam-imam kita ni dia akan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Zara, ya Allah berkatilah kami pada Rajab dan Sya'ban sampai ke Ramadan. Bila sampai ke Ramadan, kita tak minta apa-apa, kita nak suruh sampai ke Ramadan saja. Alhamdulillah sampai. Tapi kadang-kadang kita sampai ke Ramadan dalam keadaan kita tidak beribadat dengan sepatutnya. Ini satu kerugian yang besar. Ramadan mari, kita masuk, keluar sama, tidak meningkat keimanan kita kepada Allah Ta'ala, tidak naik martabat kita, tidak naik darjat kita. Sebab apa? Sebab ibadat kita tidak bertambah, hanya bertambah suatu ibadat, iaitulah tidak makan di siang hari. Jadi kita nampak bagaimana para salafus salih, orang-orang yang soleh di zaman dulu, apabila mereka menghadapi, di saat mereka nak menyambut Ramadan, mereka berdoa dengan satu doa yang maksur. Tuan-tuan ikut saya baca. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ayuh main tak aja kata ni tak bahasa kayak kau. InsyaAllah nanti anak bagi ke Ustaz Sofi Usman, biar dia perintak sini. Ini doa dia cantik ni. Allahumma sallimni li Ramadan. Apa tu? Boleh baca? Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan saya ke Ramadan, sampaikan saya ke Ramadan, dan serahkanlah Ramadan itu untuk saya bekerja beribadat dalamnya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya Allah kabulkanlah, terimalah amalan yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Jadi saya kira doa ni dia panggil komprehensif, bahasa orang muda-muda sekarang ni lengkap maknanya. Mula-mula kita minta sampai Ramadan. Bila sampai Ramadan, kita minta Allah Ta'ala serahkan Ramadan itu untuk kita beribadat dalam. Kemudian mari yang ketiga, kita minta Allah Ta'ala kabulkan amal. Sebab matlamat kita beribadat iaitulah untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian lepas daripada itu, dia panggil matlamat yang besar, objektif yang utama, kita nak Allah Ta'ala kabul. Terdapat ramai di kalangan ulama-ulama yang salafus salih, di kalangan tabi'in lain, bila selesai daripada ibadat, mereka nampak sedih. Kita lain macam pula dah. Bila habis Ramadan, itulah hari yang paling gembira. Gembira sebab apa? Sebab dengan hari rayanya, dengan kuihnya, dengan berapa, sampai mereka masjid pun terlupa. Orang dulu tidak. Sebab apa? Bila dia selesai daripada ibadat yang besar, mereka akan berdoa kepada Allah supaya Allah kabulkan ibadat.
Dia mengatakan, orang kata, ya Syekh, Tuhan telah melakukan ibadat dengan begitu baik. Mereka membaca ayat Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Ta'ala kabul ibadat amalan itu daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi mereka mengatakan, aku tidak tahu aku ni termasuk di kalangan orang yang muttaqin ataupun tidak. Itu kebimbangan para ulama. Sebab apa? Sebab mereka tahu nilai qabulul amal. Apabila Allah kabulkan amal kita, sehingga ada seorang sahabat dia kata, kalau aku tahu Allah confirm, aku confirm sekali je Allah Ta'ala dah terima ibadat solat aku, lebih baik daripada aku memiliki dunia dan isi kandungan. Tetapi itu dia panggil maqam, darjat orang-orang yang tinggi. Bagi kita maqam yang biasa kita ni, kita panggil, kita duduk di sisi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi, aku mengikut sangkaan hambaku. Jadi kita kena bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla, bahawa apa yang kita buat ini Allah kabul setelah memenuhi dua syarat. Tuan-tuan tanda, apakah syarat qabulul amal? Ini sangat penting, sangat mustahak. Syarat qabulul amal yang pertama sekali, al-ikhlas. Ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara ikhlas itulah yang disebut ibadat puasa. Ibadat puasa, Allah SWT kata, kullu amali ibni adam al-hasanatu bi ashri amsalihah ila 700 dha'f. Semua amalan anak Adam itu bagi dia belaka 10 al-hasanu bi ashri amsal. Satu kebajikan ganda dia 10 sampai 700. Maknanya kita buat benda baik ni bermula daripada 10. Kalau kita buat dengan betul-betul ikhlas, dengan cukup syarat, dia akan naik sampai 700 kali. Tapi orang panggil bermula. Biasa kan hari ni kalau kita pergi kedai besar-besar, harga bermula daripada sekian. Tapi dia ada limit. Hak yang paling tinggi 700. Illa siyam, Allah kata dalam hadis kursi, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untuk aku dan aku akan balas. Para ulama hadis bila sampai di sini termenung panjang, lama berfikir. Sebab apa? Kita buat ibadat ni semua untuk kita belaka pahalanya. Tapi bila mari puasa, Allah kata fa innahu li, untuk aku, dan aku akan balas pahala puasa tanpa had, tanpa sempadan, tanpa batasan. Yang lain-lain dia batas sampai 700, tapi puasa dia panggil unlimited, tidak ada batasan. Maknanya ikut aku nak bagi berapa, itu pahala puasa. Sebab apa? Tuan-tuan tengok, kita kena tengok dari sudut objektif. Sebab apa disyariatkan puasa? Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Itu mahal. Orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat dia. Dia tak duduk dengan isteri dia siang hari. Wa ta'amahu, dia tak makan makanan dia. Wa syarabahu, dia tak minum minuman dia. Kalau kita nak minum lah, nak makan, kita kerja dalam hutan, siapa nak pergi cari kita? Kerja tepi bandar ni pun ramai dah. Pukul 12 beli dah nasi untuk buka puasa. Mana siapa? Tuan-tuan, di setiap tempat tu dia akan tahulah di manakah kedai yang menjadi sindiket. Bila tanya pejabat agama, dia kata tak larak dah, banyak sangat dah. Dia tahu. Yang dia akan ada ejen-ejen yang akan ada, beli 10 tak tahu hilang ke mana. Itu pun bazar buka pukul 3. Kalau bazar buka pukul 12 jadi juga. Duduk dalam hutan, duduk di mana-mana tempat, kita tak makan. Sebab apa? Allah kata min ajli, kerana aku. Jadi oleh kerana kita dengan puasa ini satu amanah yang kita buat semata-mata kerana Allah, bukan kerana manusia, maka Allah Ta'ala beri begitu besar kedudukannya. Lisaimi farhatan, bagi orang puasa ada dua kegembiraan, dua kesukaan. Farhatun inda fitrihi, suka ketika nak buka puasa.
Suka ketika kita raya. Seronok tak? Allah kata, tuan-tuan hak kerja kuat ni. Kerja tengah panas, kerja dalam, tidak kerja dalam pejabat lah, bukan dalam ekon. Waktu nak buka puasa tu berasa 5 gelas air jak tak depan. Tidak main-main. Ana waktu duduk di belajar di Madinah dulu, kita bertemu banyak musim. Ada puasa musim sejuk. Musim sejuk 5:30 maghrib dah. Tak mikir pun nak minum air sejuk. Waktu musim panas pukul 7 lebih baru maghrib. Pukul 4 dah subuh. Allahu Akbar. 3 gelas air Zam-Zam mesti duduk depan. Sebab itulah ibadat puasa ibadat yang terikat dengan bulan. Dia tak terikat dengan matahari. Bila terikat dengan bulan, dia akan bertukar. Sekali sejuk, sekali panas, sekali musim bunga, sekali musim dingin. Jadi kita rasa belaka. Kalau waktu kita puasa musim sejuk kan, Allahu Akbar, nikmatnya ya Rabbi, puasa musim sejuk. Kalau puasa musim panas kan, teringat 10 tahun lagi lah baru jumpa musim sejuk pula. Jadi kita duduk di antara sabar dengan syukur. Sabar, syukur. Itu manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata farhatun inda fitrihi, dia akan suka ketika nak buka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, ini yang paling besar, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhan. Itu kegembiraan paling besar. La khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski, bau mulut orang berpuasa itu yang lebih wangi, lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada kasturi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baiklah, kita dah tahu, saya ingat sudah banyak dah tuan-tuan puasa banyak kali dah, hukum-hukum puasa banyak kali kita dah ulang. Yang saya nak sebut di sini sedikit motivasi. Umurun tu'inu ala hifzis siyam, beberapa perkara yang boleh membantu kita untuk nak jaga puasa. Puasa ni kena jaga sebab banyak gangguan. Macam kita tanam pokok getah, kelapa sawit, semua kena jaga. Ada baja, ada racun. Puasa ni pun banyak juga racun-racun, banyak juga serangga-serangga yang akan merusakkannya. Tuan-tuan kalau boleh tanda-tanda, yang pertama sekali, istisyaru haqiqatas siyam wa hurmatis syahr. Kita mesti menjiwai hakikat puasa. Allah suruh puasa untuk apa? Al-Fadhil Imam kita baca tadi, kutiba alaikumus siyam, dalam surah Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Allah kata aku nak suruh menjadi orang bertakwa, bukan nak seksa mu. Allah Ta'ala tidak suruh kita seksa, sudah apa ni, suruh penat. Tapi setiap benda yang kita lalui ada pahala. Lagi berat kita menghadapi puasa, lagi teruk, lagi tinggi darjat. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak cemburu lagi tengok orang lain mati senang. Orang itu mati, mati dah. Apabila aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seminggu Isnin bermula sakit, Isnin depan baru Nabi wafat. Seminggu menghadapi sakarat, menghadapi kesakitan mati. Kata di para ulama, sebab apa? Allah nak angkat darjat dia yang tidak sampai makhluk lain setinggi darjat itu, sallallahu alaihi wasallam. Allah beri pada kita puasa, berbeza-beza kita. Berbeza-beza. Ada orang boleh puasa pada musim panas, ada orang puasa musim sejuk, ada orang puasa dalam keadaan dia selesa. Nah, mari boleh Ramadan agak cakap nak tidur dia. Tidur, ambil cuti tidur. Tak boleh buat kerja. Ada orang yang terpaksa kena bekerja, membanting tulang, melengihkan belakang, kata orang, bagaimana nak menghadapi suasana. Jadi apabila kita istisyar, kita menjiwai hakikat puasa. Puasa Allah nak didik jiwa kita. Allah nak latih kita supaya menjadi orang bertakwa, maka diberinya kepada kita ujian. Ujian pula ujian yang berat. Berat tak boleh makan ni. Ke tak berat? Kalau orang tanya kita, abang, pak cik, kenapa pak cik tak pergi belajar di masjid?
tak pergi mengaji, nak baca Quran apa tergagak. Kenapa? Tak sedar. Punca tak sedarnya cari makan. Dek situ ya dia tu. Kadang-kadang kita pun ustaz ni pun, kerana ustaz senyap tu, tengok benda muka maksiat tak bunyi mulut, minta maaf lah moga cari makan. Cari makan juga. Tak boleh nak menyatakan kebenaran, cari makan juga. Kalau sekat gua musai boleh, kalau gilah kepuh beruk ni berat lagi. Hidup memikir. Jadi punca oleh kerana makan itu satu benda yang agenda besar dalam hidup manusia yang hidup, maka Allah uji kita, la'allakum tattaqun. Allah nak suruh kita puasa. Banyak dah ujian lain, dengan semayanya, dengan apa, tak ada masalah. Tapi puasa ni dia terlibat dengan fizikal. Ulama kata ibadat tu terbahagi kepada beberapa kategori. Ada ibadat yang terlibat dengan tubuh badan, macam semaya, solat. Solat tubuh badan juga, tapi ada kelonggaran dia. Puasa ni tubuh badan tapi sangat berat. Mari zakat pula, dia patut dia panggil ibadat maliyah, ibadat dalam bentuk harta. Kemudian mari haji, dia gabung dua-dua. Body kena pergi, tubuh, harta juga kena berangkat. Hari ni boleh tahan juga mahal kan? Baik. Maka para jemaah sekalian, yang pertama sekali, apabila kita memahami hakikat puasa dan kita mengetahui hurmatus syahr, kehormatan bulan Ramadan. Tuan-tuan bayanglah hormat atau hormat bulan Ramadan ni. Pasal itulah kita rasa berat sangat bila kita tengok masuk bulan Ramadan, manusia tak berubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Iza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin. Bila mari malam pertama Ramadan, syaitan diikat. Tak ada syaitan. Wa maradatul jin, jin yang nakal juga tidak ada. Walaupun dua, tak tahu syaitan dengan jin ni ekor ke okey. Payuh nak kata kalau kita kata seko, tapi memang orang kata syaitan ada ekor ke? Tak tahu juga kita. Satu syaitan lah sini. Syaitan tidak ada, jin yang nakal sudah tidak ada. Tiba-tiba kenapa kita masih lagi tidak boleh berubah? Ini satu benda pukulan yang ajaib Allah Ta'ala letak atas kepala kita. Sehingga Nabi sebut, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Ta'ala, mencapai tahap Lailatul Qadar, orang itu telah terhalang daripada kebaikan yang Allah nak beri. Ini satu benda yang berat bagi kita. Terhalang daripada kebajikan. Tuan-tuan tak rasa sedih, tak rasa duka cita, kebajikan mari kita tak ambil. Ibarat kita kata orang mari sini lah, orang mari tempat kita bawa bantuan, kita tengok saja orang lain duduk kutip, ambil, tarik, kita tarik mari, kitanya pakai duduk senyih gitu ya lah. Ramadan mari untuk kita. Dalam doa tadi, wasallim li Ramadan, wasallim Ramadan li, serah Ramadan untuk aku. Jadi kalau kita tidak ambil satu kes yang cukup besar, suatu kerugian yang amat besar. Sebab apa? Kita tidak pandai menggunakan benda yang baik. Memang sangat rugi. Jadi bila kita dapat Ramadan ini, kita memahami hakikat dia dan kita menghormati bulan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, lorong lebuh raya. Saya ibaratkan lebuh raya pak lain tak ada tol. Mana untuk pecut ibadat. Orang lain lari je lagi. Kita duk main bek tepi jalan. Ada masalah apa? Masalah jalan ke masalah kita? Masalah kereta bukan masalah jalan. Maknanya Ramadan sudah ada, tapi masih lagi tak dapat baca Quran. Tak ada juga nak baca Quran boy. Nah, mari jumpa al-Fadhil tu imam, macam mana saya tak ada. Tuan-tuan dan juga puan-puan, semua boleh katakan masjid seluruh dunia bila mari bulan Ramadan ada tadarus. Lepas subuh ada. Jadi kalau kita duduk rumah tak mampu nak buat, duduk di masjid. Tak kelang kabut dah, mungkin tak cara makan minum dah, cara ke puasa dah kita. Jadi ambil peluang yang betul besar. Yang kedua, di antara motivasi yang kedua yang tuan-tuan kena ingat, bila mari Ramadan, al-ajrul azim lis-saim, pahalanya sangat besar Allah sediakan bagi orang berpuasa.
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sebut Allah Ta'ala akan beri kepada orang yang berpuasa, yang sabar itu tanpa limit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa dia berpuasa Ramadan, dua sebab, dua syarat. Yang pertama iman, kita puasa kerana Allah, Allah suruh. Itu dia panggil syarat yang saya sebut tadi. Syarat yang pertama nak qabul amal, iaitulah ikhlas. Kenapa puasa? Allah suruh. Bukan nak tunjuk ke orang, bukan nak apa ni, nak bangga. Kalau puasa sunat boleh juga nak bangga. Orang duduk kedai kopi, tapi orang lain tarik lagi roti canai lagi, kita duduk bilang guana tu haji puasa hari senang kan ni. Ada juga poin yang nak naik. Orang kata nak akak ekor sikit tak? Tapi bulan Ramadan mari duduk lembek kedai kopi, tak ada orang makan, seorang habuk pun guana tu haji puasa. Tak sedut royak lah bulan Ramadan, orang puasa belaka, tengok tak ada sebab. Ini jadi keikhlasan di bulan Ramadan tak sama dengan kita puasa sunat kalau kita beritahu kepada orang. Itu dia panggil mekanisme yang begitu besar Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita kena ingat pahalanya yang sangat besar, yang berganda. Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang berpuasa, man shama ramadhana imanan. Syarat yang pertama iman, wahtisab, yang kedua mengharapkan pahala. Jangan duk dengar buah orang kata tu. Ada orang kata kalau puasa, kalau ibadat kerana nak pahala tak boleh. Kata tu makam orang lain, itu makam wali-wali besar, kita tarah wali kecil ni kena nak pahala. Sebab boleh dikatakan semua amalan-amalan Nabi akan sebut, siapa buat gini boleh pahala, orang buat gini syurga, bakhil falakal jannah. Nabi kata bahagialah kamu, bagi kamu syurga. Ada seorang sahabat yang tempang, kecoh orang panggil, nak pergi perang dalam perang Uhud, dah lah tua, tempang. Anak-anak dia 3 orang sekat tak bagi, tak sogi abah, tak sogi abah, tak larat. Allah Ta'ala maafkan orang-orang yang uzur daripada berperang. Tak puas hati ayah dia, pergi jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, abna'i salasa mana'uni, anak aku 3 orang tak benar aku pergi berperang. Nabi menasihat pada anak dia. Nabi kata apa? Da'u, biar dia pergi. La'allallaha yarzuquhu syahadah, mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan dia mati syahid. Allahu Akbar. Jannah. Bila dia sampai tempat peperangan, kata dia Amr bin Junuh, inni lamustaqun ilal jannah, aku sekarang ni merindui syurga. Subhanallah, merindui syurga. Kita hari ni bila mari bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, Nabi kata dibuka pintu syurga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Syurga merindui kita. Kenapa kita tidak rindu kepada syurga? Allahu Akbar. Syurga nak panggil kita, kita buat tak erti bahasa ya. La haula wala quwata illa billah. Kita buat tak hirau ya, buat tak ada harga, apa benda masalah kita. Itu yang kedua, kita letak pahala yang begitu besar yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, tuan-tuan dan juga puan-puan, puasa mengajar kepada kita dhabtul waqt, nak susun jadual. Hari ni jadual kita tak tersusun. Susun tak susun? Tak susun. Dulu kedai-kedai makan berhenti sejak pukul 12 malam, 10 malam. Hari ni mari kedai hebat-hebat ni, dia panggil kedai international food, mari. Bahasa betul boleh sebut kat Melayu dah. Kedai yang tidak ada pintu, 24 jam buka. Saya bila tengok kedai 24 jam duduk memikir, ya Allah Tuhan, kenapalah kita sudah bertukar kambing kita tarik balik daripada padang ragu sebelum maghrib. Lembu pukul berapa awak klik? Lembu pukul berapa klik? Belum maghrib ke pukul 10 malam? Belum maghrib. Kenapa je manusia sampai pukul 12, pukul 2 pagi duduk makan lagi? Ngak. Bahaya semua. Bila mari Ramadan, Allah nak suruh, nak dhabtul waqt,
nak susun jadual. Ada orang tanya tadi telefon, dia kata, ustaz, dia telah diarahkan oleh doktor makan ubat 2 kali sehari, pukul 8 pagi, pukul 8 malam, 12 jam tepat. Macam mana dia nak puasa? Saya kata, awak pergi balik cari doktor yang Islam, tanya dia macam mana saya nak puasa sedangkan ubat ni 12 jam. Doktor kata tak payah, sahur sebiji sahur, buka puasa sebiji, habis cerita. Jangan duk cari alasan. Main doktor beriman ke doktor ke Allah Ta'ala Maha Kaya. Doktor kata ni hak Tuhan kata awak tak reti. Maka kita ni lagi ni oh doktor kata. Pasal tu lah anak kalau nak suruh nasihat apa-apa, kita pergi pakat dengan doktor. Mari doktor, kita buat forum dua. Kalau sekat ustaz royak ni, Allah tak jadi apa pergi hospital doktor royak sekali nampak jadi tinggi tu darjat ni. Jadi kadang-kadang doktor pun tak apa sportingnya kot tak. Bila kita suruh orang mari cakap dari sudut, betul lah dia kena skema dia tu, tapi ada benda psikologi yang dia kena masuk ke situ. Ini namanya Allahu Akbar. Jadi bila mari waktu, dhabtul waktu, maknanya kita boleh susun jadual. Sepanjang tahun, 11 bulan nak bangun tahajud tak boleh. Boleh tak boleh? Allahu Akbar. Sebut tahajud kak mengalir air mata. 3 je pasal mati belaka 3-3. Berti-berti subuh dah astagfirullahalazim. Tak kira sebulan 30 kali astagfirullahalazim. Tak ada nak alhamdulillahillazi ahyana yang kita boleh bangun. Maka Allah kata, aku beri kamu sebulan untuk bangun sahur sekali dengan tahajud. Jadi kita tupai tahajud menumpang sahur. Jadi tak jadi? Jadi sahur, tahajud tak tahu lagi. Itu masalah juga tu. Nah, tahajud Allahu Akbar. Allah hajat nak semaya tahajud tadi. Mak dia ide nasi dah mak dia juga salah. Nyanyi kau orang perempuan kita ni. Allahu Akbar. Dia tu kat ikhlas tu kau dah. Awal sikit. Jadi bila tuan-tuan kena ingat, sebulan kita berlatih bertahajud. Tak kala tak orang panggil tak gerak. Tak lekat. Jadi kalau tak lekat juga, tunggu tahun depan pula baru tahajud Allah. Pada tu kadang-kadang orang marah kat AJK masjid. Dia kata masjid AJK masjid ni tak aktif. Atau masjid mana tak aktif? Setahun sekali ya dia kata solat tahajud perdana. Oh marah ketua imam pula dah. Kata tahajud perdana setiap malam, bukannya tunggu tu imam buat. Kita dengan Tuhan. Dahlah kalau ada hak perdana kat kita gilah. Dia kata kalau tak perdana kat hak gitulah. Jadi tuan-tuan ingat bila masuk malam pertama Ramadan, kita boleh bangun sahur, boleh bangun tahajud, niat selalu ya Rabbi bermula di sini sampai mati. Boleh tak boleh? Tak situ. Ini dipanggil motivasi. Bermula di sini ilal maut, sampai ke mati. Aku akan bangun tahajud, jaga tahajud insya-Allah taala. Itu dia panggil jaga masa. Jadi oleh kerana tuan-tuan, masa sangat terhad. Allah Ta'ala beri kepada kita sehari 24 jam. Pendek ke panjang? Lama ke sebentar? Nak tahu lama tak lama, bawa beg siap-siap, minta izin dengan Tok Imam, saya nak etikah sini sampai esok. Allahu Akbar. Nak boleh kau esok tu kali lama lah dah. Kalau duduk di kedai pasar tu tak ada apa-apa, pas gelap pun tak apa. Hak dia pergi tengok orang jual ubat tu juga. 10 tahun lepas ubat tu juga majun tu ya dia jual. Tapi bolehnya duduk sini tak ada kerja. Pasal apa? Sebab tidak dilatih. Kata di para ulama, nafsuka illam tusghilha bil haqqi shaghalatka bil batil. Nafsu kita ni kalau kita tidak sibukkan dia dengan benda baik, dia akan sibukkan kita dengan benda batil. Dia akan sibuk kita dengan benda batil. Jadi macam mana kita nak didik dia supaya kita ajar dia kerja? Nafsu ni dia tak boleh duduk diam. Ibarat orang kata seperti ni orang demam tu. Hok duk gerak dalam sama tu. Apa dia panggil? Arab panggil zibak. Ke dalam air ngukur metal tu dia bergerak. Dia tak ada dia tu. Jadi nafsu ni sama ada kita beri dia kerja. Contohnya nafsu, aku nak beri mu kerja hari ni, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 1000 kali. Dia baca. Tapi kalau kita dia tak ada kerja,
dia kosek kita pula. Dia tu tak jauh di. Pula mula tu. Mula dia tu pas dia ni pas dia tu habis kapunya kutuk dia. Itu dia panggil dhabtul waktu, al-waqt. Kita nak jaga waktu biar kita dapat maklumat yang jelas. Kemudian para jemaah sekalian, kita pergi kepada juga yang keempat, dia panggil amalut ta'atil mukhtalifah. Ketaatan ni banyak. Semaya sepanjang tahun. Bila mari Ramadan, Tuhan kata aku tambah sah lagi. Ayat itulah puasa. Kemudian disyariatkan untuk ihya layali Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan apa? Dengan salatul qiyam, yang kita panggil salat tarawih. Nak pelbagai supaya kita rasa semangat nak ibadat, untuk latihan. Jadi bila siapa ke sini, saya takut terlupa, ketah dapat dah, ketah. Bagi semua, bagi. Dapat ketah hijau. Nota kita hijau, bagi semua kepada jemaah. Jadi dalam ketah ini tuan-tuan, saya tulis contoh panduan beberapa amalan yang ringkas, yang mudah. Saya tak bawa benda yang pelik-pelik, tak mau. Kita tahu dah kalau bagi hok pelik-pelik tak jadi apa. Dia kata benda pelik apa kat ustaz? Contoh sikit, contoh mudah ya. Waktu anak duk belajar kitab tasawuf dengan arwah ayah dulu, orang panggil, orang Kelantan kata mula ayah dah kita ni mengaji kitab tasawuf, martabak 7 naik. Martabak 7. Akhir sekali sudah boleh habis martabak 7, kita bertanya, kata kita sendirinya lah ni martabak berapa dah boleh? Nak tanya juga, kesal belajar. Mula ni kata boleh makan martabak ya kita ni, kata martabak tak naik juga, ngok ibadat malah juga tak jadi. Jadi hak kita kempen di sini para jemaah, amalan-amalan yang simple saja. Apa dia amalan yang simple? Yang pertama puasa, itu hak wajib. Yang kedua yang kita kena ambil, tengok dalam ketah itu, iaitulah amalan baca Quran. Sebab musim lain kita sibuk tak sibuk kita ni? Sangat sibuk. Tak ada. Tapi bila nak mari Ramadan, pacok hari selalu. Mari jumpa Al-Fadhil Tua Imam, mana jadual tadarus Quran? Agak-agak berapa kali kita nak khatam? Tu dia. Tak selalu jadual. Kemudian kita sendiri pula ambil jadual pula, tengok paling tidak kita boleh baca 1 juzuk sehari. 1 juzuk sehari ni orang panggil bulan Ramadan ni. Juzuk ni berapa minit? Agak-agaknya 1 juzuk berapa minit? Setengah jam. Sejam. Sejam tu hok belagu taranung tu. Tak, ni hok kita baca biasa ni, baca biasa ni. 1 juzuk 20 minit, setengah jam. Lepas tu mana nak pergi 23 jam lagi? Tengok. Kalau kita kaji tengok, ya Allah, malunya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan baca dalam sejarah, dalam nota tu, nota ijazah tu saya tulis, kita kata apa? Imam Syafi'i, diceritakan Imam Syafi'i. Tengok dalam nota tu. Imam Syafi'i ni rahimahullah taala, orang kata, Muzani kata dia baca Quran bulan Ramadan 60 kali khatam. 60 kali khatam. Kita sekali tak bunyi ni berat. Berat ke tidak? Sangat berat. Baik. Kemudian mari pula qiyam Ramadan. Ada dah ni orang beri cadangan dah. Dia kata, ustaz saya nak cadangkan supaya tidak rugi masa. Kata sedap cadangan awak tu. Dia kata kita semua buka puasa di masjid, lepas maya maghrib tarawih selalu. Kata ile molek cadangnya dia. Kata habis isya tak apalah, isya lambat sikit pun habis balik. Nyong ngaji mana pula sampai tarawih lepas maghrib. Api mari cadangnya dia. Nama dia qiyamul lail. Qiyam Ramadan. Qiyam ni dia bermula lepas solat isya. Dia tak boleh main-main lepas maghrib. Tu bola tanyanya. Kalau ada soalan pula hari dia tak kasih jawab dah. Apa gak jawab salah ke dia? Nampak tak standard sangat orang Muslim. Apa jadi? Qiyamul lail, tengok dalam kertas tu. Kita tak tulis besar tu. Perhatian.
Di antara perkara yang perlu diambil perhatian iaitulah tentang solatut tarawih sekali dengan imam sampai sudah. Nabi kita solat tarawih berapa kali ya? Dia mula-mula dia solat tarawih 1,5 malam. Setengah malam Nabi berhenti. Atau malam 25 Nabi solat pula sampai 1/3 malam. Sudah dah lah. Mula-mula 1/3, maaf, 1/3, malam yang kedua setengah malam, ila nisfil lail. Bila sampai setengah malam, ada orang mari komplain. Nabi kena komplain tuan-tuan. Kalau tu email kita kena komplain tak pelik dah. Dia mari komplain, dia kata, ya Rasulullah, baru setengah malam. Lau nafaltana baqiyata lailatina, kalaulah Rasulullah cukup sudahlah sampai ke sahur, kan lebih molek. Agak-agak kalau orang mai komplain lagu ni, bukan kita lagi, tu email lagi. Tak boleh menjadi tu email masjid ni, orang warak saja. Nabi tak layan, tidak kata hot apa, sambung balik, tak. Sebab Nabi tahu umat dia ni setara mana standard kita. Nabi tahu umat dia setakat mana dia punya standard. Maka Nabi kata apa? Tengok dia kata, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif. Baca hadis tu. Kutiba lahu qiyamul lailatin, siapa dia berdiri bersama dengan imam sampai sudah, ditulis baginya pahala qiyamul lail. Jadi itu dia panggil, siapa dia berdiri dengan imam sampai sudah. Mana kalau tu imam 20. Kalau imam solat 8, kita pun 8 juga. Isu 8 dengan 20 ni bola duk bicaranya. Lama berdoa dah, tak sudah-sudah lagi. Dah. Ikutlah nak semaya berapa, tak ada masalah. Imam Syafi'i kata, aku solat tarawih di Madinah 39 rakaat. Kita teras sekali sini mana agak. Tu imam istiah esok kita ikut Masjid Madinah sampai imam Syafi'i 39 rakaat. Rasa ni kata imam kata bila dah. Tok Bila pun ambil MC juga hari tu. Sila-sila. Siapa dah jadi imam? 39. Jadi bermakna had salatul laili masna. Solat malam itu 2 rakaat. Tidak ada had. Silakan berapa rakaat. Jadi tak sudut lagi bab tu. Yang kita nak bicara ini, Nabi kata, siapa dia solat bersama dengan imam hatta yang sarih, hingga imam sudah, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri sampai subuh. Bonus, nak kata nak? Jangan lagi. Kata tuan-tuan, insya-Allah tak lagi tahun ni, insya-Allah kata. Boleh? Insya-Allah. Derah kau insya-Allah tu. Ni tak tahu. Mula nampak parking space dah. Kalau masuk tengah tak boleh tobek, ni parking luas ni kau sedap. Sedap nak lagi. Jangan main. Jadi kita boleh kunci manusia dengan tawaran dan istimewa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu je boleh kunci. Kalau tidak duk bicara lama dah sayang itu email. Tu email kata nak buat lagu mana ni ustaz? Tak siapa lagi. Kata kunci pintu. Kunci pintu sakit perut pula. Kena buka juga dah. Kita kunci dengan keimanan dalam jiwa kita. Nabi kata siapa dia solat dengan imam sampai sudah, ditulis baginya pahala qiyamul lail. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita sudah tarawih balik. Moreh kata orang. Orang luar kata moreh. Pak kita sini makan cendol lah dah. Makan cendol. Lepas tu baca Quran, jenera tidur, malaikat tulis pahala qiyamul lail sampai subuh. Siapa lagi tengah jalan, gapo boleh. Hamba sekat ni dah. Email 20 dia lapar. Kononnya nak ikut bilangan hak Nabi buat. Nabi buat lapar dekat subuh baru kelik. Kita lapar, kedai colik tak buka, dia ada dah dia secara. Tu yang kedai kata Allah. Orang pun nak ibadat juga. Melarat kau mari dah. Malu ketua kedai kita. Jadi dalam perbincangan ini, siapa dia lari tengah jalan, dia kira check out. Bahasa sekarang ni bagi check out lah, maknanya malaikat tutup dah kita. Boleh pahala bukan tak boleh. Boleh pahala setakat tu. Bonus tak ada. Orang tak lari sekali ketuk imam, dia boleh pahala qiyamul lail. Nak ke tak nak, tuan-tuan pilih sendirilah. Kita sendiri yang menentukan bagaimana hala tuju kita ke arah mana. Jadi Allah SWT beri kepada kita ni amalan yang pelbagai. Di antara amalannya baca Quran, qiyam sama dengan imam, sedekah, eloknya kita sedekah,
bagi orang buka puasa setiap hari. Tak larat nak panggil rumah. Siapa dia suruh pergi rumahnya? Kita pergi cari orang pakai miskin dalam kampung kita ni. Orang tak miskin pun tak apa. Ni bukannya bagi bantuan miskin, ini baku nak suruh orang buka puasa. Kita mari masjid, setiap hari kita hantar tamar, kita hantar bantuan, ataupun masjid guna tabung. Dia panggil tabung iftar, masuk dalam tu. Jangan bersikitlah berbanyak. Nah, baru kita dapat pahala banyak. Itu di antara amalan-amalan yang boleh kita buat insya-Allah taala. Jadi itulah di antara 4 perkara motivasi yang dapat kita sampaikan di dalam perbincangan yang ringkas ini insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan juga para puan-puan muslimat akan lebih bersemangat untuk menyambut Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Jadi setakat itulah dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada perbincangan kita malam ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.